Test 1, 2, 3, test mic 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh dengar tak? Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh. Alhamdulillah. Kena keluar masa balik ya. Alright. Baik, sambil-sambil kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain-lain tu. Sebelum kita mula, marilah kita hadirkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga baginda, kepada sahabat baginda, kepada para awliya, para syuhada, kepada guru-guru kita, kedua-dua ibu dan bapa kita, seterusnya kepada muslimin muslimat seluruhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sebelum kita mulalah, saya nak ucap terima kasih kepada JPM Pulau Pinang dan juga bahagian MPDCA dekat kita, terutamanya kepada Encik Faris yang sentiasa menghubungi saya untuk kita adakan kelas pada malam ni. Baik, kelas pada malam ni adalah kelas fizik berkenaan dengan topik kedua, tingkatan 5. Tajuk dia adalah pressure, tekanan. Baik, kita akan guna dua bahasa lah, kadang-kadang bahasa Inggeris, kadang-kadang bahasa Melayu. Itu normal lah, normal bagi mata pelajaran sains. Baik, sambil-sambil kita tunggu tu, yang lain-lain, saya percayalah malam ni banyak aktiviti. Dan ramai juga pelajar-pelajar kita hari ni tingkatan 4 dan tingkatan 5 dah mula cucuk vaksin. Macam biasalah, jaga SOP, jaga kesihatan. Ada juga pelajar-pelajar kita yang dah pun di kuarantin, terpaksa kuarantin sebab ahli keluarga dia ada kontak rapat. Dan ada juga ada pelajar-pelajar kita sendiri yang dijangkiti COVID-19. Jadi nasihat saya pada semua, jaga kesihatan lah, ikut SOP. Baik, sekejap Baik, malam ni kita belajar tentang chapter kedua lah, pressure. Pressure ni ada banyak lah. Yang pertama sekali berkenaan dengan pressure dalam cecair. Baik, pada malam ni kita akan mengulang kaji topik kedua. Pelajar-pelajar ni seharusnya dapat ada benda yang tak record. Okay, pada malam ni pelajar-pelajar seharusnya dapatlah menjawab soalan-soalan kertas 2, terutamanya bahagian B dan bahagian C. Saya takkan sentuh kertas 2 bahagian A sebab kita kesuntukan masa. Chapter kedua tingkatan 5 ni, chapter pressure ni ada sehingga 2.6. Jadi kita akan pergi ke bahagian B ataupun bahagian C kertas 2 lah, yang mana melibatkan chapter ini sahaja. Dan chapter ni banyak sebenarnya kita nak kena cover lah. Banyak topik, subtopik dia 2.1 sampai 2.6. Kita akan cover kertas 2 bahagian B ataupun bahagian C. Kenapa kita nak cover bahagian B bahagian C ni? Sebab dekat sini ni agak senang lah sebenarnya kita nak kutip markah, terutamanya soalan yang melibatkan 10 markah. Soalan esei itulah, soalan 10 markah tu. Sama ada soalan kita pilih ataupun soalan inovasi lagi kita tengok.
Baik, kita tengok dulu 2.1. Saya gelapkan dulu skrin saya ni, cerah sakit mata. Alright, kita tengok tekanan cecair. Yang ni kita ulang kaji. Saya percaya dah semua pelajar-pelajar dah pun belajar ni di sekolah, cikgu dah lepasi dah topik ni. Sepatutnya sekarang ni setidak-tidaknya kita dah pun belajar ke topik yang terakhir, fotoelektrik dan sebagainya, fizik kuantum, ataupun paling lewat pun berkenaan dengan fizik nuklear. Baik, yang ni dah belajar lama dulu. Tekanan macam biasalah, daya bahagi luas permukaan. Tapi ini adalah berkenaan dengan tekanan dalam cecair. Yang ini kita remind balik lah. Kita tengok dulu nota-nota. Nota-nota ni saya percaya cikgu-cikgu sekolah masing-masing dah bagi dah. Baik, kalau boleh tu siapa-siapa nak respon, saya alu-alukan. Buka mic tu cakap. Kalau boleh jangan tulis message sebab kadang-kadang saya tak perasan. Sebab saya duduk tengok skrin kat sini kan. Kadang-kadang saya tak perasan message tu masuk. Buka mic cakap. Buka mic cakap. Saya menggalakkan perhubungan dua hala lah. Jangan saya seorang cakap jadi macam DJ radio kan. Baik, yang kita tengok dekat sini ni, yang ni adalah formula bagi pressure in liquids lah. H rho G, unit dia adalah Pascal. Unit dia dalam Pascal. Saya takkan cerita apa tu H, apa tu rho, apa tu G. Saya rasa cikgu masing-masing dah cerita dah. Cikgu masing-masing dah cerita dah yang ni. Kita go through sajalah. Go through saja. Yang ni adalah Thiessen funnel. Thiessen funnel, lepas tu ada ayat pancut ni kan. Yang paling dalam ni dia punya jarak pancutan dia paling jauh dan dia punya hal laju dia lebih tinggi ya. Kemudian ada tube U, ketupatan cecair mempengaruhi tekanan Thiessen funnel ni ya. Yang ni semua nota-nota ni saya rasa cikgu kelas masing-masing, sekolah masing-masing, cikgu fizik masing-masing tu dia dah bagi dah, ikut nota masing-masing lah. Ni kita cuma ni je lah, secara ringkas saja. Baik, yang saya nak tekankan dekat sini adalah tekanan cecair ni tidak dipengaruhi oleh tekanan cecair ni tidak dipengaruhi oleh arah, luas permukaan tapak. Tak kisahlah tapak tu pendek ke, kecil ke, besar ke, tak dipengaruhi. Dan dia juga tak dipengaruhi oleh bentuk atau saiz bekas. Bentuk ataupun saiz bekas. So, tiga ni kita kena pelajar selalu terlupa lah dalam menjawab soalan exam. Dia selalu keliru. Adakah bentuk mempengaruhi pressure? Bentuk tak mempengaruhi pressure. Baik, kita teruskan. Saya tekan highlight je. Okay, yang ni biasalah. Tube U. Ni semua orang, ni soalan famous lah. Semua orang tahu PA sama dengan PB. Pressure dekat A sama dengan pressure dekat B. Okay, kita go through saja. Sebab yang penting. Baik, yang ni adalah aplikasi tekanan dalam turus cecair. Paling mudah lah. Paling mudah kita kena faham pressure equal to H rho G. So H ni mainkan peranan yang penting. So makin tinggi H ni, makin dalam kedalaman air tu, makin tinggilah pressure dia. Makin tinggilah pressure dia. Jadi kita boleh tengok kat sini ni. Yang ni kedudukan cecair intravena. Macam mana kita nak, orang kata apa, bekalkan air ke rumah. Kita tengok tangki air mesti tempat dia tinggi-tinggi. Siapa biasa main dekat Parit Buntang ni, Semua Parit Selatan, ke Negeri Perak, tengok tangki air mesti tempat dia tinggi-tinggi. Pembinaan empangan aplikasi dia, penggunaan tube sifon. Yang ni semua ni kena baca. Kena baca. Pembinaan empangan, penggunaan tube sifon, ini semua aplikasi ni pelajar-pelajar seharusnya baca dan soalan-soalan ni akan keluar pada bahagian B, bahagian C. Terutamanya pada soalan yang bernilai 4 markah. Soalan yang bernilai 4 markah. Soalan bernilai 4 markah ni akan tanya berkenaan dengan aplikasi ni lah. Bagaimana benda ni berlaku dan sebagainya. Okey. Baik, kita teruskan. Baik, kita tengok terus kepada soalan 2.1. Soalan tekanan cecair dulu. Muka surat 50 dekat sini. Kita sambil-sambil ni kita jawab secara santai lah. Hari ni kita santai saja. Walaupun santai-santai, kita masih lagi memerah otak lah. Alright, kita tengok muka surat 51. Sekejap. Alright, ni 51. Sekejap. Baik, kita tengok kertas 2 ni. Okay. Nampak jelas? Kalau tak jelas, bagi tahu. Kalau tak dengar pun bagi tahu, tak kisahlah macam mana pun. Boleh type message dekat situ tu dan sebagainya. Okey, kita tengok dekat sini. Rajah 1.1 ni, kalau boleh saya nak student yang jawab, saya tak mahu saya cakap, saya jawab seorang.
Jadi DJ radio, dia jadi macam DJ radio. Kalau boleh saya minta lah siapa-siapa yang ada kat sini ni, senarai nama ni panjang ni. Ada yang tanya modul ni ambil mana cikgu? Okey, modul ni sebenarnya biasalah cikgu-cikgu fizik kat sekolah ni sebenarnya, bukan saya sajalah, cikgu-cikgu lain pun sama. Dia ada grup masing-masing dan mereka ni kadang-kadang dia berkongsi-kongsi modul dengan negeri-negeri lain. Yang ni modul daripada negeri Melaka lah, modul tahun ni daripada negeri Melaka. Jadi saya ambil soalan-soalan dia tu agak banyak juga. Jadi saya pilihlah yang mana yang sesuai kita bawa kepada malam ni. Yang ni adalah modul negeri Melaka. Siapa yang berminat tanya cikgu fizik masing-masing. Modul negeri Melaka tahun ni 2021 sebenarnya banyak lagi modul yang tersebar. Modul negeri Kelantan, modul negeri Terengganu, Pahang, negeri Pulau Pinang pun saya rasa dah mula diedarkan. Negeri Pulau Pinang dah mula diedarkan. Sila rujuk dengan cikgu masing-masing lah, cikgu subjek masing-masing. Yang ni daripada negeri Melaka. Baik, kita tengok ni, yang ni adalah kertas 2 bahagian B. Dia tanya dekat sini ni, kalau boleh tolong jawab lah. Kita sama-sama bincang. Kalau saya jawab seorang, jadi DJ radio tak sonok. Siapa-siapa nak ni on mic cakap je, bagi tahu nama saya siapa-siapa. Lepas tu kita jawab sama-sama. Okey. Kita tengok kat sini, ini soalan biasalah. Soalan ni senang saja. Tengok Q tu, dia punya pancutan dia lebih jauh. P tu pancutan dia agak lemah. Dia dekat saja. Kita tengok ni ada DP, kemudian ada DA. DQ, sorry. DP dan DQ. Nampak jelas? Dekat saya ni, skrin saya cantik je. Alright. What is meaning by pressure? Apakah maksud tekanan? Siapa nak jawab? Ke saya macam biasa? Daya per unit luas. Terima kasih Husna Alia Yusof. Kalau boleh on mic cakap. Kamu tulis gitu saya tak perasan. Saya duduk tengok ni, saya nak pen ni, memang saya tak perasan. Okey, betul jawapan tu, daya per unit luas. Adakah betul sekali kita compare dengan skema jawapan? Kita compare dengan skema jawapan. Baik, skema jawapan kadang-kadang kalau dekat sekolah masing-masing, bila cikgu bagi homework ke, PDPC offline dan sebagainya, dia bagi skema jawapan. Baik, skema jawapan ni sebenarnya hanyalah panduan kepada guru untuk memeriksa kertas. Bukanlah skema jawapan tu, orang kata jawapan tu kadang-kadang dia kata terima jawapan daripada pelajar. Terima jawapan daripada pelajar. Maksud dia apa-apa juga jawapan daripada pelajar yang logik lah, yang boleh diberi markah. Dia sebagai guide saja, sebagai guide saja. Kadang-kadang dia tulis tu ringkas saja, simbol saja. Okey, kita teruskan dulu. Okey, soalan 4 markah ni, ini adalah soalan yang saya rasa ramai pelajar sangat malas nak jawab. Ni soalan 4 markah ni. Soalan 4 markah ni soalan yang ramai pelajar nak jawab. Baik, siapa nak cuba jawab soalan 4 markah ni? Kadang-kadang kita akan mula jawapan daripada 1, 2, 3, 4. Sebab dia 4 markah, jadi 4 poin. Kadang-kadang kita tak mula dari atas ke bawah. Tapi sebaliknya, kita mula dari bawah ke atas. Boleh juga. Kadang-kadang kita tak ada idea. Okey. Terangkan mengapa jarak mengufuk pancutan air D daripada kedudukan P dan Q adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Baik, kalau kita tengok rajah ni, banyak pula contohnya. Baik, kalau kita tengok Q ni lebih jauh, P tu dia dekat saja. Q tu jauh, P tu dekat saja. So macam mana kita nak tulis? Siapa-siapa ada idea? Saya tak kisah kamu nak jawab bagi ikut turutan ke ataupun tak ikut turutan, never mind. Bagi dulu jawapan. Sekejap lagi kita susun. Okay. Siapa nak try? Siapa nak cuba? Kedalaman cecair mempengaruhi tekanan. Okey, saya tulis dulu. Okey, terima kasih. Siapa dia tu yang cakap tadi tak beritahu nama. Kedalaman cecair mempengaruhi tekanan. Baik, ada lagi tak jawapan? Okey, benar ni sepatutnya kena susun 1, 2, 3. Tapi saya main tulis dulu. Kita generate idea dulu. Kita generate idea, kita jana dulu idea, lepas tu lagi kita susun. Macam mana nak dapat jawapan. Dekat tempat saya ni, dah mula hujan. Boleh dengar guru? Bukan saya marah, saya tak marah. Itu bunyi guru. Okey. Ada jawapan lain? Yang nak sambung? Kedalaman cecair mempengaruhi tekanan. Lagi? Baik.
Kalau saya nak jawab dia dari terbalik ya. Saya tak tahu macam mana nak cerita nombor 1, 2, 3, saya tahu nombor 4. Saya bagi tahu jarak pancutan Q lebih jauh lebih jauh berbanding P. Okey. Jarak pancutan Q lebih jauh berbanding P. Ni kita nak buat teknik macam mana nak jawab cara terbalik. Kita tahu idea dia Q lebih jauh daripada P, itu saja. So daripada jarak ni, pancutan Q lebih jauh daripada P, so macam mana sebelum dia? Kita bagi tahu tekanan pada Q lebih besar berbanding P. Nampak tak? Kita jawab terbalik. Kita jawab yang mana kita tahu dulu. Daripada kita tahu tu, macam mana dia jadi macam ni? Macam mana jadi nombor 4? Sebab jadinya nombor 3. Macam mana jadi nombor 3? Sebabnya jadi nombor 2. Pasal apa tekanan Q lebih besar berbanding P? Sebab lebih dalam. Sebab Q lebih dalam berbanding P. Nampak tak? So kita dah dapat 4 jawapan. So kedalaman cecair mempengaruhi, terconteng pula dah. Okey. Berbanding. Okey. Kedalaman cecair mempengaruhi tekanan. Q lebih dalam berbanding P. Tekanan pada Q lebih besar berbanding P. Oleh itu jarak pancutan Q lebih jauh berbanding P. Baik, apa yang saya tulis dekat sini ni, yang ni adalah isi penting. Kamu tulis dia punya jawapan tu macam ayat yang disambung-sambung lah. Masing-masing faham lah. Dan tolong ingat, kita ni mata pelajaran sains, fizik, kimia, bio, jangan jawab macam soalan bahasa Melayu. Nanti dia buat karangan pula kat sini. Jangan jawab macam tu, jawab dalam bentuk point. Ini biasalah. Semua cikgu dah bagi tahu. Baik. Sekali lagi kita tengok skema jawapan dia macam mana. Sebelum tu kita tengok yang bawah ni dulu. Bawah ni kena tekan kalkulator. Okey. Saya bagi kamu masa lebih kurang 30 saat. 30 saat untuk kita kira tekanan air dekat sini. Baik, mungkin kamu tak nampak. Dia bagi kat sini water density. Ketumpatan air adalah 1000 kg per meter padu. Baik, dia suruh kira tekanan dekat sini. Saya tunjukkan gambar rajah ni. Boleh faham? Boleh faham? Okey, saya conteng-conteng sikit gambar rajah ni. Pasal apa kita nak conteng-conteng gambar rajah ni? Sebab ketinggian memainkan peranan. Kedalaman air memainkan peranan. Baik, kalau kamu tengok yang paling tinggi sekali kawasan ni, sampai ke kawasan ni, jarak dia adalah 40 meter. Harap-harap kamu faham pasal apa dia dapat 40 meter ya. So 35 tambah 5, so 40. Okey. Dalam saya menjawab soalan ni mungkin ada kesilapan. Mungkin ada tersilap kat mana-mana. Maklumlah manusia biasa, tak perasan kan. Jadi kamu tolong on mic tu cakap dan tegur. Tegur cikgu kat sini ada kesilapan sikit. Bagi tahu. Okey. Kemudian kita tengok, kat sini ada R pula. Ada R kat atas ni. Lepas tu ada S pula kat bawah ni. Ada R, ada S kat bawah tu. Baik, kamu tengok ada ketinggian 20 meter. Maksud dia R ni ketinggian dia 20 meter. 20 meter, saya buat garisan macam ni. So ketinggian dia 20 meter. So kalau kita tengok ketinggian 20 meter dekat sini, sampai sini, saya cantum. So sini ke sini ni berapa? Tolaklah. Okey. So 40 tolak 20, maksud dia kedalaman dia ini adalah 20 meter. Boleh faham ke? Okey, saya kena buat macam ni. Mungkin kat sini kamu dah lebih nampak. Okey, 20 meter. Kalau kurang jelas, maklumkan pada. Kalau kurang jelas, maklumkan pada saya. Okey? Nampak? Yang tu R. Yang tu R. R. Baik, S pula macam mana?
Tadi kita dah kira S. So, jarak ni, ini adalah jarak S, 40 meter. Nampak? Saya panjangkan, saya sambung kat situ. So, S ni yang paling dalam. So, nampak sekarang ni, dia punya, macam mana dia punya pendimensian dia tu. Pendimensian dia tu. Alright, kita pergi pada soalan, macam biasalah. Tekanan air pada R. Pada R tadi kita dah tengok tangki ayak ni, tangki ayak yang berada di sini. Saya highlight lagi sekali. Tangki ayak yang berada di situ. So macam mana kita nak buat? Apa formula kita nak pakai? Siapa-siapa nak masuk dan pressure equal to H rho G. Tak kisahlah H rho G ke G H rho ke benda-benda ke. Okay, H dia berapa kita nak pakai? Saya takkan bagi jawapan. Kamu tekan jawapan sendiri. Boleh? Okay. Saya cuma tunjuk bagaimana cara nak kira. Berapa? H? 20. So, 20. Rho berapa? Rho ayak 1000. Terima kasih pada pelajar yang tolong saya ni. G kita nak pakai berapa? Dalam kes ni? Kita pakai 10. Kita pakai 9. Kita pakai 9.81. Sekejap Kita pakai 9.81. So, jawapan akhir dia, kamu tulis sendiri. Baik, saya tak mau sentuh jawapan akhir dia berapa, yang tu kemahiran tekan kalkulator kamu. Tapi saya nak tambah satu benda lagi. Saya nak tambah satu benda lagi. Kemahiran yang saya rasa pelajar-pelajar ni banyak lupa. Baik, unit dia apa? Unit dia. Apa unit dia? Tulis jawapan. Apa unit dia? Ya, unit dia adalah Pascal. Pascal ni nama orang. So, Pascal nama orang. Apa juga unit yang nama orang, huruf dia yang mula-mula mesti huruf besar. Mesti huruf besar. Sebab Pascal ni yang menemui dulu membuat kajian berkenaan dengan pressure ni, jadi dia buah nama dia lah Pascal. Kalau nama saya buah nama, kalau saya buat eksperimen ni, saya buah nama saya Mazlan. Okey, berapa jawapan dia? Tak payah sebut, sekali lagi kita tengok dekat skema jawapan. Kita nak tengok dekat dia punya calculation saja. Baik. Kalau markah macam mana dia pemeriksa bagi markah? Okey, kita tengok. Kamu tulis unit. Betul. Right, dia right. Tapi dia tak bagi markah. Tulis unit dengan penggantian yang sesuai. Maksud dia kamu tulis unit, kamu tulis yang ini. Saya right ni. Kamu akan dapat satu markah. Okey. Tulis jawapan yang betul. Ni saya tulis ni tanda soal ni jawapan yang betul lah. Beserta unit yang betul. Kamu akan dapat lagi satu markah. Ni teknik menjawab soalan. Sambil-sambil kita buat chapter 2 ni, kita tengok jugalah teknik jawab soalan. Baik boleh berapa markah yang ini? Dua markah kot. Okay. Soalan calculation selalunya 2 markah ke atas. 2 markah ke 3 markah. Sebab apa 2 ke 3 markah? Sebab tulis formula saja tak ada markah. Ganti masuk ada markah. Jawapan yang betul baru ada lagi satu markah. Beserta unit yang betul. Baik, tekanan di S pula kita nak kira macam mana? Sama juga kita pakai P equal to H rho G. Baik, kali ni H dia apa? Untuk S. Kita tengok kat sini. Gambar rajah kita ni P sana, P sini. Ni kepala kan. Kita tengok S ni berapa? Berapa H dia dari permukaan? Ya, bijak sekali. 40. Siapa yang duk tolong saya tu? 40 meter. Rho dia 1000. G dia 9.81. Waktu tulis ni, tak payah tulis unit pun tak apa. Waktu tulis ni, tak payah tulis unit pun tak apa. Tak perlu. Tapi jawapan akhir kamu tu perlu tulis unit. Unit dia adalah Pascal. Okey? Jadi kita tengok skema jawapan. Saya tak mau bagi jawapan sekarang. Kamu tekan kalkulator, cuba try tengok. Berapa? Lepas tu kita compare. Baik, muka surat 51. Okey, sekejap kita tengok jawapan dia macam mana. Kita buat dulu sampai habis. Buat dulu sampai habis muka surat 51. Baik, soalan ni adalah soalan 10 markah. Saya sangat suka soalan macam ni, soalan favorite. Sebab senang sangat dapat markah. Kita cuma pilih saja. Baik, rajah 1.3 ni menunjukkan sebuah empangan hidroelektrik. Saya rasa semua orang dah buat soalan ni dulu. Soalan ni favorite, famous, selalu keluar. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri bagi 4 empangan yang digunakan untuk memutarkan turbin untuk penjanaan elektrik. Baik, kalau kamu tengok dekat sini ni ada JKLM dan beberapa ciri. Baik, saya akan tuliskan nombor. Okey. Yang ni adalah ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga, ciri keempat. Ciri.
Ciri-ciri yang ni ni semua ni, ciri-ciri. Baik, untuk jawab soalan ni kamu kena pilih dahulu. Boleh pilih. Siapa nak bantu saya pilih? Yang mana yang paling sesuai? Kita baca soalan dulu. Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri empangai yang selamat. So kita highlight sikit lah. Selamat. Terangkan kesesuaian setiap ciri-ciri dan tentukan empangai yang paling sesuai. Beri sebab bagi pilihan anda. Baik, nak jawab soalan ni bernilai 10 markah kat bawah ni. Ni 10 markah. Baik, nak jawab soalan ni, dalam peperiksaan, dia tak bagi jadual ni. Dia tak bagi jadual ni. Kita kena buat sendiri. Okey? Okey. Kita pilih dulu, siapa-siapa nak tolong saya pilih. Baik, ketinggian tembok, nak ambil tembok yang tinggi ke yang rendah kalau nak buat empangan? Of course lah kita ambil yang Tinggi. ya, bijak sekali. Tinggi ada dua. Dia ni pun tinggi, dia ni pun tinggi. Tak apa, kita highlight dulu. Baik, kemudian kita nak tengok jenis tembok dia. Nak buat guna kayu ke konkrit? Konkrit. Ya, kita buat guna konkrit. Takkan nak guna kayu kan? Apa kelas kayu, konkrit kayu kan? Kita pakai konkrit. Baik, ketebalan tembok. Nak ambil yang tebal. Besar, tembok yang besar. Dua-dua besar kan? Okey, dah nampak dah. Dekat sini saja kita dah nampak dah mana pilihan yang sesuai. Baik, bentuk tembok yang straight ke melengkung? Melengkung. Ya, melengkung. Jadi pilihan yang sesuai adalah L. Pilihan yang sesuai adalah L. Baik, macam mana kita nak tulis jawapan? Bijak sekali Sufian. Dia pilih L kat situ. Saya nampak dia tulis message. Alright. Kamu on mic, saya lebih hargai. Tulis saya tak perasan sangat. Tengok kat skrin, rupanya ada orang reply kat sana. Okey, pilihan dia adalah L. Baik, macam mana cara kita nak tulis? Boleh bantu saya tak? Dia 10 markah, jadi kita kena ada 5 point. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita kena tulis ciri-ciri dia. Cadangan dia. Ni cadangan ni adalah ciri-ciri dia. So dalam peperiksaan, untuk jawab soalan 10 markah, kamu tulis ni ciri. Okay, cadangan pun boleh lah. Buat 2 kolom macam ni. Untuk jawab soalan peperiksaan, buat 2 kolom macam ni. Saya rasa cikgu di sekolah masing-masing dah bagi tahu dah puas dah benda ni. Saya pun sebut benda yang sama. Nak jawab soalan esei, jangan jawab soalan macam soalan bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab. Buat karangan. Bahasa Inggeris. Yang ni adalah soalan kertas 2 bahagian B. Kalau 10 markah, tolonglah buat dalam point form. Kesian pemeriksa nak check satu-satu. Okey. Okey, siapa nak tolong saya? Ciri-ciri ataupun cadangan nombor 1, apa dia? Kita tengok balik. Dekat atas tu nampak kot yang saya highlight tu, nombor 1 apa dia? Apa yang tinggi ni? Apa dia yang tinggi? Ketinggian tembok yang tinggi. Okey? So kita tulislah ketinggian tembok yang tinggi. Saya tulis ni agak cakap ayam sikit pasal skrin ni licin lah saya nak tulis dia. Okey. Tembok yang tinggi. Nanti kamu tulis dalam kertas jawapan, tulis dengan kemas dan padatlah. Jangan terlalu panjang. Baik, tembok yang tinggi, kemudian bahan binaan dibuat daripada konkrit. Okey, jenis bahan daripada konkrit. Baik, nombor 3 apa? Ketebalan tembok yang besar. Tulis balik. Ketebalan tembok yang besar. Baik, nombor 5. Kamu tulis balik semua ciri-ciri yang ni. Tulis balik semua ciri-ciri ni. Okey, bentuk tembok yang melengkung. Tulis balik. Bentuk tembok yang melengkung. Baik, tolong saya Ustaz, nombor 5 ni kita nak jawab apa? Nombor 5 kita nak jawab apa? Kita dah habis dah pilihan kita.
Ciri-ciri tu dah habis dah. Nombor 5 nak jawab apa? Lagi sekali, kurang jelas. Siapa dia yang cakap tu? Siapa nak tolong saya? Yang nombor 5 yang tak jawab apa? Jawapan last cikgu. Aisyah ada, Aisyah Zini. Apa dia? Nyatakan pilihan kita. Pilihan L. Empangan yang dipilih. Dia nyatakan empangan yang dipilih. So, empangan apa? Kamu tulis pilihan dia adalah L. Empangan L yang paling sesuai. Tulislah pilihan L yang paling sesuai. Okay. Baik, untuk reason, saya tak tulis reason ni. Kamu pilih sendiri. Baik, kita bincang. Kamu buka mic tu, kamu cakap. Boleh tak? Baik, tembok yang tinggi. So, what is the reason for we choose the highest tembok ni? Ada jawapan tak? Why we choose a very high wall? Pasal apa kita ambil tembok tinggi ni? Siapa nak on mic cakap? Saya tak mau cakap seorang-seorang. Sila. Menambah tekanan air. Tekanan air. Ya, betul tu. Boleh menampung tekanan air. Ada lagi tak jawapan lain? Kadang-kadang, okey. Ni nak bagi tahu kamu ni. Baik, dekat sini ni, kadang-kadang reason dia, sebab dia ni boleh jadi berbeza. Ada yang kata boleh menampung tekanan air. Ada lagi tak jawapan yang lain? Apa-apa jugalah yang reasonable, masuk akal. Apa dia? Mengelakkan kelimpahan air. Lagi sekali, Lily. Lagi sekali. Mengelakkan kelimpahan air. Okey, saya tak apa jelas lah. Saya dengar limpahan air je hujung tu. Baik, kita juga boleh bagi reason dia boleh menampung air yang banyak. Boleh menampung air yang banyak. Baik, ada lagi tak? Okey, kita tengok bahan daripada konkrit. Okey, bahan daripada konkrit. Kita nak jawab apa bahan daripada konkrit? Ada reason tak? Lebih kukuh. Lebih kukuh. Bijak sekali soalan ni. Lebih kukuh. Ada lagi? Kukuh. Keras. Tidak mudah runtuh. Tidak mudah pecah. Itulah jawapan dia. Ketebalan tembok yang besar. Pasal apa kita pakai tembok yang tebal ni? Supaya dia boleh tahan tekanan yang lebih tinggi dekat bahagian bawah. Bijak sekali. Supaya dia boleh tahan tekanan tinggi yang dekat bawah tu. Bijak sekali. Baik, bentuk tembok yang melengkung. Pasal apa kita tengok dekat gambar? Mana dia? Pasal apa kita tengok curve dia dekat sini ni, dia kalau empangan dia mesti curve kat sini. Dia curve ni, dia curve. Pasal tak? Pasal apa empangan ni curve? Okey. Pasal apa empangan curve? Jawapan nombor 4. Sebab dia, pasal apa dia curve? Kedalaman air bertambah, tekanan juga bertambah. Bijak sekali jawapan ni. Untuk menampung tekanan air yang tinggi pada dasar empangan. Boleh kadang-kadang kita boleh kongsi reason tu. Mungkin reason nombor 3 tu sebab dia kita boleh kongsi dengan nombor 4. Kamu boleh bagi reason yang sama. Terutamanya soalan elektrik lah. Macam mana nak bagi motor laju? Of course lah, semua reason nak bagi motor laju. Arus yang kuat, magnet yang kuat, arus yang tinggi, bilangan lilitan yang banyak. Reason dia semua sama aja, nak menjadikan putaran motor tu laju. Reason dia semua sama. Never mind. Tulis je. Jangan takut-takut. Tulis saja. Memang itu reason dia. Memang itu sebab dia. Baik, pilihan L yang sesuai. Yang ni ada problem sikit. Macam mana kita nak tulis jawapan? Tengok. Siapa nak tolong saya ni? Yang ni nak jawab apa ni? Kat sini ni. Okey. Apa kita nak bagi jawapan? L ni, yang nombor 5 ni, apa jawapan yang sebenarnya? Okey, nombor 5 ni, pilihan L yang sesuai, kita nyatakan balik. Tukar colour pula. Tak warna biru pula. Baik, kita nyatakan balik. Semua ni dekat sini. Pilihan L yang sesuai kerana tembok yang tinggi, bahan daripada konkrit. 1, 2, 3, 4. Nyatakan balik ciri-ciri tu dekat sini. Tembok yang tinggi, bahan daripada konkrit, ketebalan tembok yang tebal, bentuk tembok yang melengkung. Nyatakan balik. Jangan tulis nombor macam ni. Ini saya ringkaskan saja. Jangan tulis nombor. Kamu tulis lengkap lah. Nyatakan balik. So, kita akan dapat 10 markah. Baik, saya nak bagi tips sikit untuk soalan macam ni.
berkenaan dengan bahan. Bahan. Baik, setiap kali kalau ada soalan ni dia tanya berkenaan dengan bahan. Baik, untuk bahan, kalau kamu tak tahu bahan tu, kadang-kadang ada soalan dia tanya. Kita tak tahu, okey, besi ni seharusnya daripada filament ni seharusnya buat daripada apa? Kamu pun jawab filament tu seharusnya dibuat daripada tungsten, argon dan sebagainya. Mungkin kita tak tahu. Mungkin kita tak tahu dia punya material tu nama apa. Kita tak tahu material tu nama dia apa. Jadi kita boleh tulis bahan tu, sifat bahan tu. Keras, ringan, kurang tumpat. Ni contoh bahan yang kita tak tahu nama dia. Sepatutnya kita buat tungsten, kelulit, aurum ke argentum, kita tak tahu nama tu. Kita boleh buat yang ni. Keras, ringan, kurang tumpat, muatan, haba tentu, yang rendah ke, tinggi ke dan sebagainya lah. Ini kita boleh tulis dia punya ciri-ciri dia, sifat adjektif bahan tu. Kalau kita tak tahu nama material tu lah. Contoh dia polystyrene. Kita tak tahu polystyrene tu nak eja macam mana, tak tahu perkataan polystyrene tu. Kita duk panik kan. Tapi kita boleh nyatakan bahan yang ringan, bahan yang kurang tumpat. Faham kot maksud saya? Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, untuk soalan calculation tadi, skema jawapan dia kita tunjuklah. Macam mana skema jawapan. Kalau pemeriksa cek kertas kamu tu, dia tengok apa sebenarnya. Teori fotoelektrik. Muka surat berapa? Muka surat 10 sekejap Kita tengok muka surat 10. 10. Alright. Okey, chapter 2 bahagian B. Bahagian A, bahagian B. Okey, ini bahagian B ya. So ni jawapan dia, skema jawapan dia. Dia tunjuk sekali dengan markah. Baik, kamu boleh nampak tak? Ataupun boleh dengar tak ni saya? Saya rasa dekat sini macam ada internet connection lost sikit. Dengar. Okey ya, tak ada masalah Alright. Saya lost saya punya screen wireless ni. Ada problem sikit kot, tak apa. Okey, ni skema jawapan dia. Okey, yang ni skema lah. Tadi ada orang jawab daya per unit luas pun boleh diterima. Daya per unit luas pun boleh diterima. Baik, kemudian tekanan air berkadar langsung dengan kedalaman air. Yang ni yang kita cerita tadi. Kalau kamu tengok, ni dia susun soalan ni macam ni lah. Okey, 3, 4. Baik, yang tadi tu, so ni jawapan dia. Ni jawapan dia, 196,200 Pascal ataupun 1.96. 1, 2, 3, 4, 5. Kali 10 kuasa 5. 1.96 kali 10 kuasa 5 Pascal. Boleh juga kita tulis macam ni. Okey. Lepas tu C2, ni jawapan dia. 3,492,400 Pascal. Betul lah tu, kita ambil ni 40. Okey, yang ni adalah jawapan yang tadilah. Pilihan yang sesuai adalah L. Pilihan yang sesuai adalah L. Okey. Okey, macam ni cara jawab dia. Kalau kamu tengok, dia punya explanation dia macam ni. Kalau kamu tengok menampung tekanan air, menahan tekanan air, sama saja, boleh kongsi. Boleh kongsi. Alright, kita teruskan lagi. 2.2, saya tak pasti kita boleh sampai 2.6. Okey, tak boleh, kita cuba aja. Ini chapter ni sangat panjang, sangatlah panjang. Banyak benda kita nak tengok, right? Baik, yang ni berkenaan dengan tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera yang penting kita ingat adalah yang ni lah. Tekanan atmosfera yang penting kita ingat yang ni. Penting kita ingat ni, yang ni. Sekejap saya cuba restart my screen. Okey, ni. Mana dia? Yang penting ni, yang ni. Okey, yang ni. Yang saya highlight ni lah. Saya highlight tu. Highlight tadi tu. Okey. 76 cm merkuri. Ini adalah tekanan pressure untuk atmosfera lah. Okey.
Yang ni biasalah kalau tengok gunung ni semakin tinggi semakin kuranglah tekanan atmosfera, semakin rendah semakin tinggilah tekanan atmosfera. Yang ni biasa. Saya rasa cikgu-cikgu semua dah cerita kat kamu. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Kita cuba speed tekanan atmosfera. Buka surat 59. Okey, sikit lagi. Okey, kita tengok bahagian B. Kamu tengok dekat sini ni ada kedudukan P, ada kedudukan Q, kedudukan P dan kedudukan Q dekat situ. Sekejap Okey, ada P, ada Q. Nampak Saya dah highlight kat situ. Dan sebelum kita mula kelas tadi ni, saya ada observe sikit lah dia punya soalan ni. Ada problem sikit. Saya buat garisan macam ni. Jadi bukan apa, kita nak menunjukkan kedudukan DP. Kedudukan DP, kamu tengok gambar ajar dekat bawah ni. Sekejap Kamu tengok kedudukan dekat bawah ni, dekat bukit tu, dekat gunung tu. P tu kawasan rendah, Q kawasan tinggi. Jadi P tu pressure dia agak tinggi lah. Q tu pressure dia agak kurang. Sebab semakin tinggi, semakin kurang pressure dia. Okey. Dan kamu tengok kat sini, ketinggian turus bagi P lebih besar. Sebab apa? Sebab kawasan rendah, tekanan atmosfera tinggi. Kawasan rendah, tekanan atmosfera dia tinggi. So, kat macam ni, saya buat macam ni. PATM lah ni nak menunjukkan. Yang ni adalah P atmosphere. Ni PATM dia tekan di bawah. Pressure atmosphere dia tekan kat bawah. So Q tu pressure dia agak rendah lah. Jadi kita tengok ketinggian dia kurang berbanding P. Faham? Kalau tak faham, kamu tanya je lah. What is meaning by density? Yang ni soalan satu markah. Apa maksud density? Ketepatan? Jisim isi padu. Tapi jangan tulis ni jangan tulis ni. Tulislah jisim dengan isi padu. Yang saya buat ni, yang ni adalah dia punya simbol saja. Okey. Baik, dengan menggunakan rajah 8.1, 8.2. Okey, soalan macam ni Soalan ni adalah soalan banding beza. Okey, soalan banding beza, bandingkan altitude di P. Okey, 22. Bandingkan 3 markah soalan ni. So macam mana nak buat? Bandingkan altitude di P dan Q. Okey, altitude ni satu markah. Ketupatan udara. Markah kedua, sekeliling, dan ketinggian turus Merkuri dan ketinggian turus Merkuri. So 3. Dalam barometer rikas pada kedudukan P dan Q. So 1, 2, 3. Baik, macam mana kita nak jawab soalan ni? Siapa nak bantu saya? Cara kita menulis jawapan. Jangan tulis mesej sekarang, memang saya tak nampak sebab skrin saya ni saya terpaksa restart. Dia ada masalah dengan connection. Kamu on mic cakap, memang saya tak tahu apa kamu tulis. Memang saya tak tahu apa kamu tulis kat chat tu. Okey? Okey, macam mana? DP lebih rendah. P lebih rendah berbanding Q. Ketepatan? Ketinggian. Ketinggian. Ketumpatan. Lepas tu, ketinggian turus Merkuri. Baik, ketinggian of course lah P lebih tinggi berbanding Q. Ketepatan? Ketepatan? Tak jelas. P lebih tinggi daripada Q. Q tinggi daripada Q. Cikgu. Cikgu lag.
Hello. Halo, Assalamualaikum. Putus pula. Boleh dengar tak? Boleh cikgu. Oh, Boleh go. sampai terkeluar tu weh. Boleh ya. Sekejap Baik, kita jawab soalan ni tadi, soalan banding beza ni. Kalau boleh kita jangan jawab tulis simbol lah. Kadang-kadang ada juga cikgu-cikgu yang dia kata boleh je tulis simbol kan. Tapi kalau pelajar-pelajar saya selalunya saya tak galakkan tulis simbol ni. Tulis jawapan dengan jelas. Tulis jawapan dengan jelas. Dan ringkas lah. Jelas tapi ringkas. Okay? Alright, kita teruskan. Ada masalah sikit teknikal. Baik, nyatakan hubungan antara altitude dengan density of air. Baik, bila ada berkenaan dengan soalan hubungan-hubungan ni, nak jawab macam mana hubungan-hubungan ni? Baik, soalan hubungan-hubungan, mudah ya, saya bagi tips sikit. Saya rasa yang ni boleh digunakan nantilah bila jawab.
Baik, kamu guna jawapan semakin. Ada cikgu dia suka guna apabila. Apabila ni, kemudian ni. Dia guna apabila, kemudian. Saya suka guna semakin. Oh, semakin apa ni? Okey, kita tengok. Macam mana nak jawab? Baik, ketepatan udara. Apa hubungan dia dengan altitude, ketinggian? Apa hubungan dia dengan altitude? Semakin tinggi altitude? Tambah. Ya, semakin tinggi altitude, semakin kurang tekanan udara. Berkurang tekanan udara. So tips dia hari ni, tips yang seterusnya, kalau ada soalan hubungan, kita guna semakin. Tekanan atmosfera, semakin tinggi altitude, Semakin rendah. semakin ya rendah tekanan, tekanan atmosfera. Ini saya tulis ni cakap ayam lah, nak cepat kan. Tekanan udara. Tekanan atmosfera, ATM. ATM. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Dropper. Okey, soalan dropper ni, macam mana dropper ni berfungsi. Dan seperti biasa, soalan ni selalunya bukan jadi pilihan pelajar lah untuk jawab. Kebanyakan pelajar dia tak boleh jawab bahagian B ni nak dapat markah penuh sebab disebabkan oleh soalan 4 markah ni. Soalan 4 markah ni. Okey, apa saya keluar benda-benda ni. Soalan 4 markah ni. Macam biasa, kita buat 1, 2, 3, 4. Okey? Soalan ni, soalan dropper. Baik, kadang-kadang kita ada idea daripada bawah ke atas. Kadang-kadang kita ada idea dari atas ke bawah. Tak kisahlah. Janji kot mana pun, kamu write down dulu kamu punya idea. Tulis dulu idea kamu. Lepas tu kamu susun. So dalam kes ni, macam mana dropper ni boleh, ayak ni, cecair ni boleh masuk dalam dropper. Ayak ni macam mana boleh masuk dalam dropper. Baik, kita cerita. Kalau boleh, saya selalu terbalik. Suka start daripada bawah. Macam mana? Kita cerita dulu. Cecair lalu. Cecair masuk ke dalam salur penitis. Baik, boleh tak cerita kat saya macam mana ayak ni boleh masuk dekat ke dalam salur penitis tu? Sebelum tu apa? Agak-agak kamu lah. Ni kita fikir terbalik sikit ni. Macam mana cecair boleh masuk ke dalam salur penitis? Sebab ada perubahan tekanan. Tekanan PATM tinggi. P dalam salur penitis ni, P dalam salur penitis ni rendah. Kita kena cerita tu. Sebab apa? PATM yang YGG dah, terbalik tadi. PATM yang tinggi menolak cecair ke kawasan pressure yang rendah. Saya tulis simbol lah. Susah sangat tulis panjang-panjang, lukis je lah. Gurau, jangan ambil hati. Okey, nombor 2. Macam mana nak bagi tahu pressure dekat dalam salur penitis tu rendah? Sebab kita dah picit penitis tu. Picit penitis. Oh, mula-mula kita picit penitis. Okey, picit penitis. Boleh saja buat macam mana pun tak apa. Picit penitis. Bila kita picit penitis menyebabkan apa? Menyebabkan pressure dia tu menjadi kurang. Pressure dia tu menjadi kurang. Okey? So bila pressure menjadi kurang, kadang kita boleh susun. Nombor 3 ni boleh jadi nombor 2, nombor 2 boleh jadi nombor 3. Kita tulis dulu idea, kemudian kita susun. Bila picit penitis tu dia menyebabkan pressure dalam turus tu menjadi kurang. So bila pressure dalam tu menjadi kurang, so ada perbezaan tekanan. Kamu tulis terdapat berlakunya perbezaan tekanan. Berlakunya perbezaan tekanan. Okey, macam tu. Baik, apa yang saya tulis ni adalah idea. Saya bukan tulis jawapan, saya tulis idea. So tulis idea dulu, kemudian kamu susun dan kemaskan jawapan kamu. So barulah kamu sambung guna perkataan-perkataan yang sesuai untuk sambungkan
ayat-ayat ni. So macam biasalah jawab guna point form. Tulis dulu idea. Mungkin idea tu nombor 2 duduk di atas, mungkin nombor 2 duduk di bawah sekali. Apa juga idea yang terlintas, tulis dulu. Tulis dulu. Yang ni untuk orang yang orang kata sangat lemah lah untuk jawab soalan 4 markah ni. Soalan 4 markah ni memang banyak membunuh pelajar. Sebab dia tak baca banyak aplikasi. Dia tak tahu mana. Kadang-kadang dia banyak baca aplikasi. Tapi dia tak tahu nak cerita mana dulu. Okay, kita tengok soalan hampa gas ni, vacuum. Ni soalan vacuum ni pun soalan favourite, selalu keluar soalan vacuum ni. Saya rasa cikgu-cikgu sekolah selalu ambil soalan ni untuk soalan akhir tahun mereka. Macam biasa, anda dikenaki memberi beberapa cadangan untuk mereka bentuk sebuah pembersih vacuum. Boleh membersih dengan lebih cepat dan berkesan. Lebih cepat dan berkesan. Okay, saya zoom lah. Okay, nampak sikit. Okay. Dan soalan ni, untuk pengetahuan kamu, SPM tahun ni kadang-kadang dia tak bagi ni. Okay, dia tak bagi. Kita tak tahu lagi format baru ni macam mana, tak pernah ambil SPM lagi kan. Boleh jadi dia tak bagi semua ni. Dia tak bagi semua ni. Ataupun dia hanya bagi 1 point, 2 point saja. Nombor 3, 4, 5 ni kita kena cari sendiri. Soalan ni agak senang sebab apa? Dia dah bagi 5 point, jadi seharusnya kita dapat 5 markah. Okey? Bahan yang digunakan. So macam biasa, soalan 10 markah mestilah jawab guna jadual. Soalan 10 markah mestilah jawab guna jadual. Baik, tuliskan karakteristik dia macam biasalah. So ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Senang soalan ni sebab dia dah bagi dekat sini. Okey. Baik, kita conteng-conteng dekat sini sebelum kita tulis dekat helaian jawapan kita tu. Kita conteng macam mana nak generate idea. Baik, bahan yang digunakan untuk badan pembersih vacuum. Nampak tak? Dia tanya bahan. Alamak, bahan nak pakai apa? Polimer, polystyrene? Kita tak tahu. Kita tulis bahan yang kurang. Saya pilihlah kurang tumpat. Bahan yang kurang tumpat. Ni kita macam mana nak generate idea. Belum tulis kat jawapan lagi. Ni nak generate idea. Baik, bahan yang digunakan untuk hos. Bahan lagi. Alamak, kurang tumpat dah tadi. Bahan apa pula ni? Bahan yang boleh juga kita tulis lagi. Kurang tumpat pun boleh. Bahan nak buat hos. Mana hos dia? Ni hos ni. Okay. Bahan yang kurang tumpat. Ataupun kalau kita tahu bahan tu apa? Plastik, kita tulis plastik dan sebagainya. Tak kisahlah apa pun. Tulis dahulu. Ni nak generate idea. Baik, saiz kipas. Kamu punya vacuum cleaner tu power, kuat. Mestilah saiz kipas dia besar. Saiz kipas yang besar. Saiz nozzle lantai. Saiz nozzle lantai ni agak, ni jawapan dia. Ni nozzle lantai. Ni nozzle lantai ni. Okay. Kadang-kadang ada pelajar dia tulis nozzle lantai tu besar. So what is the reason kalau besar? Dan kadang-kadang dia tulis kecil. What is the reason for kecil? Kena ada sebab yang jelas. Besar pun boleh, kecil pun boleh. Sekejap kita cerita. Baik, diameter rod pemegang. Mana dia? Diameter rod pemegang. Okay, rod pemegang ni yang ni. Kita nak pakai diameter yang besar ke diameter yang kecil? Kita pakai yang kecil. Kecil. So nanti kita akan cerita pasal sebab dia. Baik, kamu dah dapat dah jawapan-jawapan ni, kamu tulis balik dalam kamu punya skema jawapan. Tulis dalam buku. Tulis dalam buku. Tulis dalam bentuk jadual. Tulis dalam bentuk jadual. Okey. Baik, bahan yang digunakan untuk badan pembersih vacuum. Bahan binaan badan vacuum. Yang apa? Kurang tumpat. Bahan yang digunakan untuk hos. Bahan hos yang tulislah dibuat daripada plastik. Tulis balik jawapan-jawapan ni. Baik. Cuma yang kontroversi kat sini adalah yang nombor 4 ni. Kamu tulis dia saiz nozzle yang saiz nozzle yang besar. Kalau besar, tulis besar. Kalau kecil, tulis kecil. Okay, sekejap lagi kita cerita pasal apa. Ada reason dia. Baik, nombor 5, diameter
Diameter pemegang yang kecil. So, baik. Sekarang ni kita bincang dia punya sebab dia. Baik, bahan binaan vacuum yang kurang tumpat. Pasal apa kita pilih bahan yang kurang tumpat? Lebih ringan. Senang Kurangkan ya, lebih beban. ringan. Kurangkan beban. Bijak sekali. Baik, kadang-kadang kamu tak tulis ni kurang tumpat. Kamu tulis bahan yang keras. Bagilah reason dia. Pasal apa keras? Tidak mudah pecah, tidak mudah rosak. Kamu tak tahu nama bahan tu kan? Tulis dia punya karakteristik bahan tu. Keras, tidak mudah rosak. Bahan hos yang dibuat daripada plastik. Pasal apa buat daripada plastik? Tahan lasak. Tahan lasak. Lagi? Ringan. Mudah alih. Mudah alih dan sebagainya. Okey? Nombor 3. Nombor 3 tadi kita pilih saiz kipas yang besar. Kenapa? Kenapa pilih saiz kipas yang besar? Menguat apa? Kuasa sedutan Senang yang nak sedut. kuat. Ya, senang nak sedut. Meningkatkan- Kuasa sedutan yang kuat. Meningkatkan kekuatan sedutan. Okey. Baik, saiz nozzle yang besar. Okey, kalau kamu pilih besar, apa reason besar? Lebih banyak habuk. Boleh bagi kat saya? Dapat menyedap habuk dengan Ya, dapat menyedut habuk dengan banyak. Baik, kalau pilih nozzle kecil, pasal apa ada nozzle kecil? Perasan tak? Jadi kuat. Ya, bijak sekali. Meningkatkan tekanan. Meningkatkan tekanan. Tadi ada pelajar lelaki jawab, lebih kuat. Memang pelajar lelaki didapati daya imaginasi dia lebih tinggi. So, sebab tu kalau saya bagi yang ni kecil, dia boleh jawab. Saya tak nampak pelajar perempuan dia proaktif dia jawab. Okey. Diameter, last sekali diameter rod pemegang yang kecil. Pasal apa kita nak pakai rod pemegang kecil? Kita tengok siapa jawab. Lelaki dulu kan bukan dulu. Siapa yang paling aktif dalam ni. Pasal apa kita nak pakai? Tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Bijak sekali. Nampak tak tekanan tinggi? Tekanan tinggi. Meningkatkan tekanan. Nampak tak kat sini very familiar. Dia punya jawapan tu sama. Boleh berulang-ulang. Tak salah. Tekanan tinggi. Okey, boleh Mudah saja. Baik, kita teruskan lagi. Nak tengok skema jawapan? Okey, kita tunjuk sikit skema jawapan. Harap-harap lain okey. Kita tunjuk seringkas. Kita dah bincang dah soalan tu. Macam mana nak generate idea. Mana dia? Hilang terus. Terus gelap. 12, 13. So, ni jawapan dia. Okey. Ni jawapan yang tadilah. GC input isi padu Q lebih besar daripada P balik tadi. Ketempatan udara P lebih besar daripada Q. Ketinggian turus merkuri P lebih tinggilah. Ini ada kesilapan sikit tadi Okey, semakin tinggi altitude, semakin rendah ketempatan udara. Perasan tak kat sini ni dia guna perkataan semakin. Lebih mudah kalau kita jawab menggunakan perkataan semakin. Soalan banding beza kita biasakan dipakai semakin. Okey. Baik, yang ni adalah soalan tentang penitis tadi tu. Ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4. Soalan 4 markah ni selalu membunuh pelajar lah. Dia menyebabkan pelajar tak ingin jawab bahagian B ni. Tak boleh dapat markah penuh disebabkan oleh soalan 4 markah ni. Baik, kalau kamu tengok okey, kalau kamu tengok kat sini ni, apabila penitis ditekan, udara dipaksa keluar. What happen lepas tu? Tekanan udara menjadi kurang. Tekanan udara menjadi kurang. Wujud ruang separa vacuum dalam salur penitis. Yang ni kamu boleh cerita tekanan udara, wujud ruang separa vacuum. Kamu boleh juga cerita dekat sini terdapat perbezaan tekanan. Ceritalah sikit pasal apa tu perbezaan tekanan. Tekanan atmosfera lebih tinggi berbanding tekanan di dalam salur penitis. Oleh itu, barulah cerita yang nombor 4.
tekanan atmosfera menolak cecair masuk ke dalam salur penitis. Alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Ni yang kita jawab tadi. Ketupatan rendah, ni ketupatan rendah, boleh lentur, tak kisahlah. Ni dia punya karakteristik bahan tu. Tak kisahlah, tadi saya tulis plastik kan, tak kisahlah. Gunakan kipas yang lebih besar, nozzle lantai yang lebih lebar. Ni lebar, yang besar lah. Tadi kita jawab kalau kita guna kecil, macam mana pula? Tak kisahlah kan. Kadang-kadang kita tengok vacuum cleaner memang ada yang nozzle kecil. Okay, meter lebih kecil. Yang ni dia punya reason dia lah. Kamu boleh baca sendiri. Banyak udara boleh sedut, mudah dilaraskan, lebih ringan. Ni biasalah. Lebih banyak habuk di sudut. Udara mengenai habuk bergerak dalam vacuum dengan halaju yang tinggi. Halaju yang tinggi. Okay. Yang saya bulat-bulat ni adalah bagaimana pemeriksa melihat kertas peperiksaan kamu. Ada ni, dia akan bagi markah. So, dua lah. Alright, kita pergi ke tekanan gas pressure. Saya rasa kita skip gas pressure ni. Saya nak pergi kepada Pascal, Archimedes dan Bernoulli. Soalan-soalan favorite juga ni. Pascal ni. Boleh ke? Kita pergi soalan muka surat 83. 83. Mana dia tadi? Keluar kan? Baik, ini adalah berkenaan prinsip Pascal. Prinsip Pascal ni saya rasa kamu sangat familiar dah. Pascal, di mana tekanan dalam terus cecair itu akan terserak ke seluruh arah dengan seragam. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan dalam satu bendalir tertutup, di mana tekanan dia akan menyerak ke seluruh arah dengan seragam. Keyword dia tu tekanan ke seluruh arah dengan seragam. Okay, yang tu prinsip Pascal. Baik, ni dah jawab dah tadi. What is mean by prinsip Pascal? Dah jawab tadi. Dia keyword dia seluruh arah dan seragam. Itulah. Baik, terangkan. Ini soalan 4 markah lagi. Terangkan bagaimana jet itu berfungsi. Jet hidrolik ni mengangkat sebuah kereta apabila daya F dikenakan pada obor kecil. Okey, boleh baca ni soalan 4 markah 1, 2, 3, 4. Oh, alamak, cakap ayah sangat ni. Sikit. 1, 2, 3, 4. Okey, terangkan bagaimana jet hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Okey, kita tengok dulu gambar rajah. Kita tengok dulu gambar rajah. Nah, dia gambar rajah ni. Okey. Okey, first step. Saya nak yang ni bukan nak menulis jawapan, yang ni macam mana kita nak menjana idea menjawab soalan. So, yang ni nombor 1. Apabila daya dikenakan, tekanan dalam cecair. Berlakunya tekanan dalam cecair. Tekanan ni, saya labelkan sini sebagai A. Tekanan A1, tekanan dekat sini. Dekat sini ni adalah P bagi A2. Kemudian, apa berlaku dekat sini? Berlaku peningkatan tekanan dekat A ni. Lepas tu tekanan ni akan berpindah kepada PA2. Dengan menggunakan okey, kita cerita ni nombor 2. So, nombor 3, pressure tu berubah. Baik, point nombor 4 kamu cerita okey, P equal to F over A2. Di mana pressure tu sama saja. PA1 tu sama dengan PA2 tu sama saja. Cuma yang berbeza dia sekarang ni adalah A ni. A ni. Menyebabkan A tu besar, menyebabkan F tu menjadi besar. Dia boleh mengangkat kereta. Dia boleh mengangkat kereta. So, nombor 1, cerita dulu F ni ditekan. Selepas ditekan, kamu cerita nombor 2 ni, pressure tu berlaku dalam terus cecair. Nombor 3, kamu cerita pressure tu dipindahkan ke seluruh arah dalam cecair. What happened? So, nombor 4 tu menggunakan formula P equal to FA.
So A tu besar, jadi F dia juga akan jadi besar. Okey? Okey. Yang ni saya nak tunjuk terus skema jawapan sebab kita dah tak ada masa ni jawab ni ya. Dah 9.42, ada 15 minit lagi. Buka surat. Prinsip Pascal 1617. 1617. Okey. So soalan dia yang ni. Kalau kamu tengok. Okey. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Daya dikenakan pada oboh kecil, tadi dah bagi tahu kan? Kemudian dia menghasilkan tekanan. Daya pada oboh kecil menghasilkan tekanan. Saya buat nombor tadi sebab nak cepat. Tekanan dipindahkan secara seragam. Tadi dah bagi tahu dah. Pressure dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair. Kemudian cerita hak nombor 3 tu what happen? Kemudian daya bertindaklah dekat sana tu. Menggunakan formula tu. Jadi kalau ikut skema jawapan, dia cerita nisbah. Dia cerita nisbah. Dia cerita nisbah. Ini ratio ni. A kepada F. A dan F. Bahagian A1 dan juga bahagian A2. Okey. Kita tengok soalan aplikasi. Pascal ni selalunya aplikasi dia, jack dia, jack hidrolik, brake, itulah kerusi apa? Kerusi dentist tu, kerusi yang potong rambut, kerusi dentist, semua tu berkenaan dengan prinsip Pascal lah. Traktor dan sebagainya. Baik, yang ni adalah satu sistem brake hidrolik kereta. Anda dikehendaki menyiasat sistem brake hidrolik ni. Dia dah bagi ciri-ciri. So macam biasa kita kena pilih. Okay. Terangkan kesesuaian ciri setiap brake hidrolik. Tentukan brake yang paling berkesan. So soalan dia nak brake yang paling berkesan. Tentukan brake paling berkesan. Baik, kita boleh pilih sekarang. Siapa nak pilih? Nak tolong saya pilih yang mana sesuai. Jenis brake mendalir boleh dimanfaatkan ke tak boleh dimanfaatkan? Of course lah kita pakai. Ya, kita pakai yang tak boleh kan. Tak boleh dimanfaat ada. Boleh. Tak boleh. Kita nak pakai yang boleh dimanfaatkan. Pelik ni. Kita pilih yang tak boleh dimanfaatkan. Okay. That's why kita guna benda cecair. Kita guna cecair. Baik, takat didih. Kita nak pilih takat didih rendah ke takat didih tinggi? Tinggi. Panas. Tinggi kita pilih yang tinggi. Ada lagi tinggi tak ada? Ni. Okay, tinggi. Pemalas spring? Tinggi. Tinggi juga. Ini mesti pelajar perempuan ni biasa dengan motor ni, motosikal. Pemalas spring yang tinggi. Okey, nisbah luas keratan retas oboh. Sebenarnya daripada yang ni pun kita dah dapat dah jawapan dia mesti L dia. So, jawapan dia yang ni. Yang lain ni agak macam mustahil juga. Takkan nak ambil rendah kan? Ambil rendah. So kita dah boleh potong dah ni. Boleh dimanfaatkan ni dah tentu salah. So jawapan dia adalah L. So macam biasa kita kena tulis balik. Tulis balik jawapan kamu tu dalam kotak ni. Suggestion dia. Okey, kita tengok apa dia. Jenis bendalir brake, takat didih, pemalas spring. Jenis bendalir. 1, 2, 3, 4. Jenis bendalir yang tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan. Apa lagi? Nombor 2 tu. Takat didih dengan spring constant. Takat didih dengan spring constant. Takat didih yang tinggi. Pemalas spring yang tinggi. Nombor 4 tadi apa? Nombor 5 mesti pilihan. Paling sesuai. Yang last tadi tu apa? 1.5. Nisbah. Baik. Kamu tak tahu ni, nisbah luas keratan retas oboh dalam silinder hidup kepada silinder gelendang brake. Alamak, apa benda ni kan? Katalah kamu tak tahu. Okey.
Yang ni adalah luas kerata rentas omboh. Kalau kamu tengok kat sini ni, yang ni omboh ni. Omboh ni. Omboh yang ni. Yang menekan brake piston tu. Spring tu yang ni lah. Yang ni brake drum. Yang depan ni adalah brake disc. Okay. Okay, yang ni. Omboh. Omboh yang menekan brake tu. Kalau kamu tak tahu ni nak tulis apa ni 1/5 ni. Besar ke kecil ke apa kan. Okay, kamu tulis. Tulis nisbah dia 1/5. Okay. Nisbah omboh kepada luas, nisbah luas kereta rentas kepada apa-apa tu kan. Sebanyak 1/5. Okay. So tulis reason dia. Baik, jenis bendalai yang tidak boleh dimanfaatkan. Pasal apa kita pakai yang tidak boleh dimanfaatkan? Kita bincang ini. Siapa nak tolong? Tengok pelajar lelaki kan pelajar perempuan yang produktif. Dia mahir tentang mekanikal ni. Pasal apa kita nak pakai jenis bendalai yang tidak boleh dimanfaatkan? Ada idea? Siapa nak jawab? Halo. Cikgu. Ya. Nak jawab, tekanan tu dia dipindahkan secara seragam. Betul? Bijak sekali. Pelajar perempuan yang jawab. Tekanan dipindahkan, dapat dipindahkan secara seragam. Sebab itulah kita pakai minyak brake. Kita tak boleh pakai minyak sembarangan. Sebab kalau dia boleh kompres, bermaksud minyak tu menyerap tekanan. Jadi tekanan tu tak sampai dekat disc brake kita tu. Bijak sekali jawapan ni. Okey, nombor 2, takat didih yang tinggi. Pasal apa kita nak pakai takat didih yang tinggi ni? Pasal apa nak pakai takat didih yang tinggi? Senang ya, takat didih tinggi. Tahan panas. Tahan panas. Tidak mudah mendidih. Okey. Ni break sikit, dia dah panas. Habis mendidih semua, cayang habis. Okey. Dia tahan panas lah, takat didih tinggi. Baik, pemalan spring yang tinggi. Pasal apa nak pakai pemalan spring yang tinggi? Pasal apa nak pakai pemalan spring yang tinggi? Spring lebih kenyal. Spring lebih kenyal. Pasal apa nak pakai kompresor 1/5 ni? Tu dia apa pula ni benda-benda ni. Memberikan kuasa brake yang tinggi. Pilihan L yang paling sesuai, kamu jatuhkan balik kerana apa? Kerana 1, 2, 3, 4. Semua ni kamu tulis balik di sini. Tulis balik tulis balik kat bawah ni. Saya tulis tu 1, 2, 3 tu, takkan nak tulis satu tu kan, tak muat. So dalam exam, tulis balik ciri-ciri cadangan tu. Cadangan pengubah suaian tu, cadangan brake yang lebih sesuai tu. Itulah cara menjawab dia. Kita tengok dulu skema jawapan. Dia tulis apa? Ya. Kalau yang 5 tu kena kalau tulis dalam ayat boleh? Ya, memang kena tulis ayat. Memang kena tulis ayat. Jangan tulis macam saya ni. Jangan tulis macam ni. Jangan tulis macam ni. Bijak sekali Sufi. Terima kasih. Jangan tulis nombor macam ni. Yang ni saya sebagai guideline saja kepada kamu. Kalau saya tulis satu-satu ni, tak sempat lah. Tak muat. Lepas tu tak sempat lagi. Banyak lagi soalan kan. Tulis satu-satu. Kerana jenis bendalir yang tidak boleh dimanfaatkan, takat didih yang tinggi, pemalas spring yang tinggi, nisbah mampatan 1/5. Okey? Kena tulis kat sini ni. Jangan tulis saya nombor ni. Ini guide saja. Semua ciri-ciri tu kamu tulis semula. Jangan tulis nombor. Jangan tulis nombor. Terima kasih Sufi, tolong bagi tahu. Tidak, saya tak tahu ada pelajar tu faham ke tak faham. Tulis balik. Tulis balik. Alright. Ini jawapan-jawapan sebenar dia lah. Ini jawapan cadangan. Cadangan jawapan daripada skema jawapan. Bendalai brake tidak boleh dimanfaatkan. Pasal apa? Tekanan boleh dipindahkan ke semua arah. Okey, bijak sekali jawapan tadi. Takat didih yang tinggi. Dia tulis kat sini ni tidak mudah tersejat. Kamu juga boleh tulis dia tahan panas. Tahan panas. Pemalas spring yang besar boleh menahan daya yang besar lah. Boleh menahan daya yang besar. So spring dia keras lah. Spring dia kenyal. Keras lah tu. Baik, nisbah yang rendah. Pasal apa? Daya yang lebih besar dikenakan ke atas ombak. Daya yang besar ni dapat dikenakan ke atas ombak. Jadi brake tu lebih mencekam lah. Nampak tak? Pilihan L.
Bendalih tidak dapat dimanfaatkan, takat didih yang tinggi, pemalas spring yang besar, nisbah apa ni, dia tulis balik semua ni. Saya tadi tu buat nombor saja. Sebab kalau saya tulis satu-satu tak muat, satu tak sempat. Sekarang pun dah 9.52. Okey. Kita teruskan lagi, tengok ada lagi tak soalan? Sampai habis. Setakat lah ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada guna. Okey. Kita teruskan. Yang ni kita guna tekanan yang dipindahkan ke seluruh bendalih brake. So kita buatlah calculation dia. Buat satu-satu macam ni. Lukis kalau perlu. Lukis. Luas kereta rentas kat sini berapa, dekat sini berapa. So pressure. Kod mana pun cari pressure dulu. So F1 ataupun A kamu boleh pakai equal to F, B. So sorry. PA, PB, F over A, FB over A, B. So semua maklumat dah ada kat sini. Semua maklumat dah ada kat sini. Daya 50 Newton dikenakan ke atas sumber silinder induk. Okey. Okay, kamu buatlah ni. Dan tolong berhati-hati. Tengok dalam satu sistem brake hidrolik, luas kereta retas ombor dalam silinder induk dan di tayar depan masing-masing adalah ni. Kadang-kadang soalan ni trik. Dia kata tayar depan. Tayar depan ada dua lah. Tayar depan. Jadi hati-hati. Yang ni soalan calculation, 2 markah macam biasalah. Kamu ganti masuk. Tulis formula saja, tak ada markah. Ganti masuk, tulis nombor, baru ada markah 1. Tulis jawapan yang betul beserta unit yang betul, kita akan dapat lagi 1 markah. So 2 markah lah. Okay. Baik, soalan calculation ni saya tunjuk terus dia punya skema jawapan dia. So macam ni, pergantian yang betul. Okay, kalau kamu tengok setiap kali soalan calculation, tengok dah dia tanya ni, dia tulis kat sini, pergantian yang betul. Maksud dia kamu tulis unit, tulis formula dulu, P equal to F over A sahaja, tak dapat markah. So kena ada pergantian yang betul macam ni. Kalau tulis terus macam ni boleh tak? Tulis terus macam ni pun tak digalakkan. Kadang-kadang saya rasa tak dapat markah. Tak dapat markah sebab tiba-tiba aja ada benda ni. P equal to 50 over 2. 50 bahagi 2. So kita tak boleh buat macam ni. Kita kena buat dulu dia punya formula ni. Baru ganti masuk. Dan kita dapatlah dia punya calculation dia macam ni. So soalan calculation tu, saya rasa soalan-soalan dia simple saja. 2 markah, 2 markah. Okay? Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Buat masalah ni ada tak? Saya rasa kita pergi dekat Archimedes sekejap lah. Archimedes ni satu muka surat je. Very simple. Muka surat berapa? 93. Muka surat 93. Kita pergi soalan-soalan yang terpilih saja. Soalan-soalan terpilih. Versi Archimedes. Betul lah, something. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan hydrometer ni pun juga soalan yang saya rasa selalu keluar. Soalan hydrometer, soalan latihan lah. Baik, satu hydrometer ni digunakan untuk mengukur ketumpatan sesuatu cecair. So macam biasa kita tengok panjang stem, bahan yang digunakan untuk hydrometer, diameter stem, saiz bubuli. Baik, kita cuba buat seringkas mungkin dalam masa 2 minit ni. Boleh tak kita buat? Cepat-cepat. Saya nak respon daripada pelajar dengan segera. Kita tulis tengok. Okay. Macam mana kita nak buat hydrometer yang lebih peka? Peka dan boleh mengukur julat ketumpatan cecair yang lebih besar. Peka ni maksud dia apa? Dia lebih sensitif lah. Lebih sensitif. Baik, kalau kamu tengok kat sini, dia dah bagi dah A, B, C, D, E. Soalan 10 markah. Panjang stem dia nak ambil apa? Panjang yang pendek, panjang yang macam mana? Panjang yang tinggi ke? Panjang yang rendah? Panjang stem yang tinggi ataupun besar. Panjang yang tinggi ataupun besar. Right? Tinggi ataupun besar. Bahan yang digunakan untuk hydrometer? Ni bahan apa nak guna? Bahan yang tumpat. Sebab dia ni kita letak dalam air, dia tenggelam kan? Bahan yang tumpat.
Mungkin ada bahan-bahan lain lagi, kita boleh tulis dia kaca dan sebagainya. Kaca ke plastik ke, selalunya kita guna kaca. Tempat ataupun kaca. Diameter stem dia tu, batang stem ni, Kecil. kita ambil diameter yang, ya bijak sekali, kecil. Tak. Lagi. Last kali, saiz berbuli. Besar. Besar. Bilangan bola pelamba, kecil, banyak ke sikit? Banyak. 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 Okey. Kita sembang macam sini ya, kita sembang ya. Okey, tengok pasal apa kita ambil stem yang tinggi. Pasal apa kita ambil stem yang tinggi ataupun besar? Sebab boleh meningkatkan sensitivity ya, kepekaan dia. Pasal apa kita guna bahan untuk hydrometer, bahan yang tumpat ataupun kita buat dia daripada kaca. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Terus skema jawapan. Soalan hydrometer ni masuk 17, 18. 18. Ni jawapan dia. Jawapan dia. Okey, stem sila panjang. Pasal apa kita boleh jadikan dia kecilkan skala dia, bermaksud kita jadikan dia lebih sensitif. Lebih sensitif. Dibuat daripada kaca ataupun bahan yang lebih tumpat. Bahan yang lebih tumpat. Kalau kaca, kita bagi reason dia, Luxina. Senang nak baca. Lebih tumpat ni, pasal apa? Sebab dia senang nak tenggelam. Takkan kita nak buat hydrometer tu terapung. Kalau dia terapung, macam mana dia nak baca, nak bagi bacaan? Diameter yang kecil. Pasal apa kita guna diameter yang kecil? Jarak skala yang boleh dibesarkan. Diameter kecil. Baik, saiz berbuli yang lebar. Ada yang kata tadi banyak. Banyak berbuli. Boleh jugalah. Apa-apa pun membawa maksud yang besar. So, boleh menyesarkan lebih banyak cecair. Ini berkenaan dengan prinsip Archimedes. Okey? Baik, saya rasa setakat tu dulu. Okey? Saya minta ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Sekiranya ada terkasar bahasa. Macam biasalah, musim COVID ni, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Okey? Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Baik, sekejap ya. Kita dah sampai pukul 10 malam dah. Esok malam kita ada lagi kan? Esok malam subjek lain pula.